Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to my channel. Saya Izzuddin Ikram daripada kelas 2 TechSci. Okey, pada video yang sebelum ini kita telah membincangkan tentang decision tree dan juga information gain. Okey, video pada kali ini saya akan berkongsikan kepada anda semua tentang clustering di dalam data mining. Okey, apa itu clustering? Clustering ataupun disebut sebagai clustering analysis adalah proses untuk mengatur kumpulan objek ke dalam kumpulan yang di mana anggotanya berkongsi ciri-ciri serupa dalam beberapa keadaan. Jadi, saya telah diberikan assignment ini untuk menjawab soalan-soalan. Okey, jadi mari kita bincangkan. Okey, sekarang mari kita lihat soalan yang telah diberikan. Assignment clustering 20% markah. Soalan pertama. Clustering is a division of data into groups of similar features. Given the following 8 points, A1 to 10, A2 to 5, A3, A4, A4, 58, A5, 75, A6, 64, A7, 12, and lastly A8, 49, which represent the locations X and Y of crime scene in Bukit Bintang area. Initial centroid point of crime scene are as follows: Pavilion A4 58, Imbi Plaza A6 64, and Loyat Plaza A7 12, as shown in figure 1. Okey, kita dapat tengok dalam rajah di atas, dalam rajah tersebut di mana kedudukan Pavilion, Imbi Plaza, Loyat Plaza. Okey, so soalan pertama, soalan A. Use K-means algorithm and Euclidean distance formula to find the member of three cluster centers. You are required to fill in the distance values in the blank spaces provided in table 1. Okey, mari kita tengok table 1 pula selepas ni. Okey, sekarang kita tengah lihat table 1, distance values of first iteration process. Okey, dalam table ni ada beberapa point A1 sampailah A8 dan ada tempat Pavilion, MB Plaza, Loyat Plaza and cluster stack. So, kita kena cari nilai-nilai dia seperti dalam soalan 1 tadi. Okey, kita tengok soalan B dan C pula. Compute the new cluster center, centroid mean for cluster P, Q and R. Okay, untuk soalan C, compute the second interaction process and then fill in the distance values in the blank spaces provided in table 2. Okay, sekarang kita lihat pula table 2, distance values of second interaction process. Okay, sama macam table 1 tadi. Sekarang kita tengok soalan D dan juga E. Apa kehendak soalan? Determine whether the iteration process should be proceed or stop. State your reason. Dan soalan yang terakhir adalah based on the answer for question 1C, draw the clusters of crime scene in figure 2 as follows. Okey, tadi kita sudah pun selesai menganalisis soalan. Sekarang ni kita akan teruskan untuk menjawab soalan. Saya akan terangkan bagaimana kita hendak mencari jawapan untuk soalan-soalan A, B, C dan juga E. Okey, sebelum kita membuat soalan 1A, iaitu penuhkan jawapan di dalam table 1 yang kita bincang tadi, anda perlu tahu kita harus menggunakan Euclidean distance formula untuk menjawab soalan 1A. Jadi di dalam kotak tersebut adalah formulanya. Kita boleh tengok ED equal to square dalam bracket x1 tolak x2 square root plus y1 minus y2 square root. Okey, ini adalah formula untuk mencari distance from one point to point number 2. Okey. Lepas ni kita akan bergerak kepada soalan. Okey, jadi anda boleh lihat ini adalah jawapan 1A untuk point A1 to cluster P, Q dan R. Jadi kita akan tengok macam mana kita
dapat jawapan ni. Okey, first kali macam saya cakap tadi, kita akan gunakan Euclidean distance formula untuk menjawab soalan-soalan ini. Jadi senang saja, masukkan nilai yang terdapat di dalam tabel 1 daripada titik A1 kepada kluster P, iaitu 2 tolak 5 kuasa 2 tambah 10 tolak 8 kuasa 2 punca kuasa 13, dan akhir sekali mendapat jawapan 3.606. Untuk titik A1 ke kluster Q, masukkan nilai tadi dalam tabel 1, punca kuasa bracket 2 tolak 6 kuasa 2 campur 10 tolak 4 kuasa 2, akan dapat punca kuasa 52, dan akhir sekali mendapat jawapan 7.211. Dan yang terakhir adalah darab A1 ke kluster R, punca kuasa bracket 2 tolak 1 kuasa 2 campur bracket 10 tolak 2 bracket kuasa 2, akan dapat punca kuasa 65, dan akhir sekali mendapat jawapan 8.062. Jadi selepas kita mengira kesemua distance untuk kluster P, Q dan R bagi point A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dan juga A8, inilah hasil yang kita dapat setelah kita mengira kesemua titik. Jadi mari lihat di kluster tag. Okey, terdapat 3 kluster P, 2 kluster R dan juga 3 kluster Q. Okay, selepas ni kita akan beransur ke soalan B. Okey, untuk soalan B adalah compute the new cluster, iaitu centroid mean for cluster P, Q dan R. Jadi ini adalah jalan kira bagaimana kita compute cluster P, Q dan R dengan menggunakan mean formula. Senang je, X over N and Y over N. So untuk cluster P, 2 campur 5 campur 4 bagi dengan 3, Y dia adalah 10 tambah 8 campur 9 bagi 3, kita akan dapat titik 3.667 9.00. Okey, untuk cluster Q pula, X adalah 8 campur 7 campur 6 bagi 3, Y 4 tambah 5 tambah 4 bagi 3, akan mendapat 1 point, iaitu X 7.00, Y 4.33. Dan yang terakhir adalah cluster R, iaitu X 2 tambah 1 bagi yang 2, Y 2 tambah 5 bagi yang 2, kita akan dapat point baru, iaitu 1.5, Y 3.5. Jadi itu saja. Okey, tadi kita sudah pun selesai buat soalan A dan juga B. Sekarang kita akan teruskan untuk buat soalan C. Lepas ni saya akan tunjuk macam mana untuk kita buat soalan C. Untuk soalan C, compute the second interaction process and then fill in the distance values in the blank spaces in table 2. Okey, untuk soalan C sama saja seperti soalan B tadi, cuma yang berubah adalah new centroid mean for cluster P, Q dan R, di mana new centroid mean for cluster tadi adalah yang kita dapat pada soalan B, di mana kita compute ketiga-tiga cluster tadi. Jadi dia akan menjadi satu titik yang baru untuk soalan C. Okey, mari kita tengok. Bagi titik A1 cluster P, masukkan, kita tetap akan gunakan formula Euclidean distance formula. Masukkan saja nilai dia, 2 daripada titik A, dan kita ambil titik yang baru daripada mean tadi 3.667 kuasa 2 campur 10 titik yang sama, dan ambil daripada mean yang kita dapat daripada soalan B tadi 9 kuasa 2, kita akan dapat jawapan 1.944. Begitu juga dengan A1 cluster Q, di mana kita mendapat mean tadi adalah 7 dan juga 4.333. Jadi masukkan nilai tersebut dan kita akan dapat nilai 7.557. Untuk A1 cluster R, kita mendapat nilai mean untuk cluster R tadi yang kita compute 1.5 dan juga 3.5.
Jadi masukkan saja nilai dalam formulah tersebut dan kita akan mendapat jawapan 6.519. Jadi beginilah caranya untuk kita menjawab soalan C. Dan jalan kerja seperti ini di-apply kepada A1 sehinggalah A8. Jadi ini adalah hasilnya selepas kita mengira kesemua possibility untuk new centroid mean for cluster P, Q dan R. Jadi anda boleh lihat di dalam table tersebut, berikut adalah nilai-nilai yang telah kita kira selepas saya tunjuk jalan kerja di soalan C. Okay, untuk soalan D, determine whether the integration process should be stopped or proceed and state your reason. So, dia tanya, adakah kita patut untuk buat lagi ataupun stopkan proses ni? Jadi, nak jawab soalan ni senang je. Kita kena buat macam soalan C. Compute balik cluster P, Q dan R dan ikut jalan kerja yang sama. Okay, kalau kita lihat kat sini kita dapat nilai 3.667, 9.00, sama seperti C tadi, 7.00, 4.3, sama juga, dan 1.5, 3.5. Ketiga-tiga cluster P, Q dan R adalah sama selepas dikomputekan. So, patutkah kita proceed atau stop? Jawapan dia adalah kita perlu stop. Sebab apa? Sebab ianya adalah convergence, which mean it has no change, so it should be stopped. Dan yang terakhir, ini adalah jawapan bagi soalan D, di mana dia minta kita untuk lukis cluster crime scene dalam figure 2. Okey, jadi saya rasa itu sahaja. Saya harap semua faham jalan kerja saya. Terima kasih.